من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وغير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين ya rabbal alamin. Seperti firman-Nya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya, ia jua Tuhan yang membangkitkan pada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca kitab, akan pesuruh daripada mereka itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca ia atas mereka itu akan Quran dan membersihkan ia akan mereka itu daripada syirik dan mengajar ia akan mereka itu Quran dan segala hukum yang di dalamnya. Maka tiada ada Rasul itu melainkan hamba Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Kalau kita lihat bagaimana firman Allah Ta'ala ini nak menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah Ta'ala. Kita bicara sebelum daripada ni, bagaimana antara orang yang paling besar peranan dia, orang yang paling besar sekali peranannya di atas muka bumi dan memberi kebaikan kepada kita dalam perkara agama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapatnya iman yang ada pada diri kita, Islam yang ada pada diri kita, ilmu yang ada pada diri kita, kenalnya kita kepada Allah Ta'ala, tahunya kita bagaimana nak memperhambakan diri kepada Allah. Semuanya ini adalah hasil daripada dakwah, hasil daripada pengorbanan dan hasil daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ni orang yang mempunyai peranan yang paling besar, dan tentulah balasan yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah semulia-mulia balasan. Dan kita berdoa semua pada Allah Ta'ala selepas daripada mendengar laungan azan.
maqamam mahmud. Ayat ni kedudukan yang terpuji, kedudukan yang paling tinggi yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, ialah hamba dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang nak mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menjawab laungan azan dan berdoa dengan doa selepas daripada azan. Insya-Allah orang ni di antara orang yang akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangkan firman Allah Taala ni, artinya ia juga Tuhan yang membangkitkan pada orang Arab, yakni Allah Taala yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dan pilihan berkaitan dengan para nabi dan rasul, ia adalah mutlak daripada Allah Ta'ala. Dia tidak ada amalan-amalan yang boleh melayakkan kita nak jadi nabi, tak ada. Tak ada amalan-amalan yang melayakkan kita boleh jadi rasul, tak ada. Kalau kita dengar kata siapa-siapa yang semayang 1000 rakaatnya boleh jadi nabi, ni dia boleh jadi rasul, tidak. Nabi dan Rasul ia adalah pilihan mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan kalau nak jadi wali Allah tu adalah, nak jadi hamba Allah yang hampir dengan Allah, memang ada amalan-amalan. Sama ada yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah ataupun yang dinyatakan oleh para ulama berdasarkan dengan istiqra', kajian-kajian yang dibuat oleh mereka. Nak jadi wali Allah, nak jadi orang dekat dengan Allah, peluang tu terbuka luas. Ada pun nak jadi nabi dan rasul, tak ada. Malah disebut dalam hadis Nabi dan juga firman Allah Ta'ala bahawa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup sekalian Nabi. Maka tidak ada Nabi dah selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang mengakui, siapa-siapa yang percaya ada Nabi yang lain selepas daripada Nabi Muhammad, perbuatan tersebut boleh menggugurkan akidah mereka. Jadi di sini disebut, dan ia juga Tuhan Allah lah yang membangkitkan, yang memilih siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk jadi Nabi, yang membangkitkan pada orang Arab, yang dibangkit pada orang Arab. Sebab apa orang Arab tu pilihan yang datang daripada Allah Ta'ala. La yus'alu amma yuf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala dok tanya kita bapa dia buat gini, bapa dia buat gitu. Allah Ta'ala dok tanya kita. Allah Ta'ala akan tanya kita apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Kerana apa hari ni, apabila Allah Ta'ala nak ciptakan Nabi Muhammad daripada orang Arab ke, daripada orang yang lain ke, tu atas urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya benda yang kita buat. Maka Allah membangkitkan daripada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca kitab, ummi yang tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Dalam perkara ini pernah dah ulama bahas banyak dah ni. Cuma sebagai pendedahan reka untuk kita, sebab apa Allah Ta'ala buat jadikan Nabi Muhammad ni tak pandai baca dan tak pandai menulis. Di antara hikmahnya, katanya para ulama, nak menutup fitnah yang akan dibangkitkan oleh golongan-golongan musuh Islam. Andai katalah Rasulullah orang yang pandai membaca, andai katalah Rasulullah orang yang pandai menulis, ketika mana suasana di negara Arab, di keliling negara Arab ni ada dah tamadun yang sedang membangun. Baik India, baik China, baik Eropah, baik Parsi, hak ni tamadun tu ada dah. Maka sekiranya Nabi pandai baca dan menulis,
nescaya orang-orang kafir akan kata bahawa Al-Quran ni adalah dibuat oleh Nabi. Sebab apa? Nabi pada baca, moga dia boleh pergi cari kitab daripada tamadun-tamadun yang lain untuk dibuat kajian. Dan juga Rasulullah boleh menulis apa yang Rasulullah buat kajian, maka lahirlah Al-Quran. Dalam keadaan Nabi tak pandai baca dan tak pandai menulis tu pun orang kafir tuduh dah Quran tu Nabi Muhammad buat. Maka Allah Ta'ala tutup dulu pintu fitnah tersebut, menyebabkan dikatakan Nabi ummi, orang tak pandai baca dan tak pandai menulis. Jadi apabila tak pandai baca, tak pandai menulis, macam manalah nak buat Quran? Baca pun tak pandai, menulis pun tak pandai. Maka ni hikmah Allah Ta'ala jadikan Nabi tak pandai baca dan juga tak pandai menulis. Dan memang apabila di kalangan orang-orang yang pakar bahagian syair, bahagian syair, orang-orang dahulu mereka buat pertandingan lagi. Buat pertandingan syair siapa yang terbaik yang akan digantung di kelambu Kaabah. Al-mu'allaqat, yakni digantung di kelambu Kaabah ni. Baik syair berkaitan dengan agak ke, syair dalam memuji orang puan ke, tak kisahlah, tak kisah. Janji syair tu susunan bahasa dia tinggi akan digantung di kelambu Kaabah. Jadi pakar-pakar syair ni apabila orang cakap pasal Muhammad ni, maka di kalangan ahli syair nak dengar juga kalam yang datang daripada Muhammad ni syair balas mana gak tentang Quran ni. Maka ahli syair pergi dengar Quranul Karim dan mereka mengakui bahawa hak ni bukan dibuat oleh manusia ni. Kalam ni bukan mari daripada manusia, melainkan datang daripada zat yang maha bijaksana ni. Ni ahli syair sendiri mengakui bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sendiri memberi cabaran kepada orang-orang kafir di kalangan musuh-musuh Islam. Awak mari Quran sebagaimana awak mari kitab sebagaimana Al-Quran sekiranya mu berasa mu pandai. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Yang bermaksud sekiranya kamu berasa kamu adalah golongan yang benar dan kamu berasa Quran ni ada keraguan, fa'tu bi suratin min mithlih, awak marilah satu surah sebagaimana surah yang terdapat dalam Quran. Dan kamu datangkanlah pembantu-pembantu kamu ni, in kuntum sadiqin, sekiranya kamu merasakan diri kamu adalah golongan yang benar. Tapi Allah Ta'ala jawab lalu, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Sekiranya mu tak mampu buat dan pasti mu tak mampu buat, maka takutlah kamu dengan bakaran api neraka. Kerana bahan bakarnya daripada jin, daripada manusia dan juga batu. Nak khabar pada diri kita ni, Al-Quran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ni apabila cabaran tu didatangkan oleh Allah, tak ada seorang orang yang boleh melawannya. Maka di sini disebut bahawa ia juga Tuhan yang membangkitkan Nabi Muhammad daripada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca kitab. Akan pesuruh daripada mereka itu, Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Pesuruh Allah Ta'ala iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan untuk kita semua, sekiranya kita ni nak tulis, kalau kita dengar nota-nota ke, kita nak topik ke, kita nak tulis ke, apabila sebut nama Nabi Muhammad tu tulis biar penuh. Jangan tulis Nabi Muhammad SEW je, jangan. Katanya para ulama, sekiranya kita tulis nama Nabi dengan keadaan yang penuh,
insya-Allah pahala akan sampai kepada kita selagi mana tulisan itu kekal apa yang kita tulis. Tu jadi apabila nak tulis nama Nabi tu jangan buat singkatan. Tulis biar penuh. Kerana apa? Itu merupakan tanda kita memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Membaca ia atas mereka itu. Ayat ni Rasulullah membaca atas mereka itu di kalangan orang-orang Arab akan Al-Quran dan membersihkan akan mereka itu daripada syirik. Dan juga Rasulullah datang untuk nak menyucikan akidah orang kafir itu dan mengajar ia akan mereka itu Al-Quran. Dan Rasulullah juga mengajar Al-Quran kepada orang-orang Arab. Dan memang kalau kita tengok orang Arab, hatta kalau kita tengok perjalanan para alim ulama, kebanyakan mereka apabila nak terjun dalam dunia ilmu ni, Al-Quran merupakan perkara yang paling utama yang diberi penekanan. Al-Quran diberi tekanan perkara yang paling utama sekali diberi penekanan. Maka tidak peliklah kalau kita tengok di kalangan ulama. Contoh Imam Syafi'i umur 10 tahun 30 juzuk dah dalam dada. Dan memang di kalangan orang Arab, mereka ni ngapal Quran lebih utama, lebih dahulu daripada betul Quran. Biasa mereka baca ngapal dulu ni, lepas ngapal habis, barulah mereka ni pergi betul bacaan Quran dengan guru-guru Quran. Ini biasanya berlaku di kalangan orang Arab. Biasa berlaku di kalangan orang Arab. Dan Rasulullah sendiri pun menyatakan adibu auladakum thalatha khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi li ahli baitih wa qiraatul Quran. Ajarlah anakmu ni dengan 3 benda. Yang pertama sayang pada Nabi, yang kedua sayang kepada ahli keluarga Nabi, dan yang ketiga hendaklah ajar mereka akan Al-Quranul Karim. Kalau kita tengok orang Arab dia tak sama dengan kita ni. Biasa orang Arab kalau kita orang Melayu kita ni, kalau menghafal Quran 30 juzuk, hanya ada tulis belakang nama ustaz si fulan bin si fulan Al-Hafiz. Maksud Al-Hafiz tu dia menghafal Quran 30 juzuk tu. Tu dalam negara kita. Ada pun di negara Arabnya tak ada tulis gitu. Sebab apa tak ada tulis? Kerana bilangnya mereka menghafal Quran banyak. Dan ni perkara yang biasa pada mereka. Kalau kita pergi negara Arab, contohlah kita mayang jaham, mayang bacaan kuat ni. Kalau tu imam dia baca tengah-tengah mana bacaan hok dalam-dalam ada surah panjang-panjang tu. Sekiranya tu imam dah ingat standard biasanya sudah sejik dengar orang tegur. Maknanya dah ingat belaka. Ingat belaka. Ada pun kita ni dah lewat gitu terang baca surah jadah dah lah pagi Jumaat tu. Kebetulan main tu imam dah ingat ni bakal senyap belakang gitu. Kadang-kadang ni tak pula hati. Dah yang kata baca apa suruh dah ingat pun dah. Maknanya gitu nak khabar tu orang kita nak kata gua ni terang baca hak dalam-dalam gak. Kena tak ingat agak makmu kat senyap betul kata dah apa suruh mu baca. Gitulah. Jadi nak khabarnya di sana tak ada Al-Hafiz ni. Biasa kalau kita baca kitab-kitab dia tulis Al-Hafiz atau nisbah pada hadis Nabi. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Sebagai contoh tu orang yang ngapal ribuan hadis Nabi. Tu hadis itu. Tapi kalau kita agak biasa Al-Hafiz belakang tu nisbah pada ngapal Quran. Maka Rasulullah mengajar akan mereka itu akan Quran. Begitu juga kita antara perkara yang perlu kita beri penekanan.
Baik kepada kita dan juga kepada orang yang lain berkaitan dengan Quran. Kita kalau nak jadi orang yang paling baik di sisi Allah, Rasulullah sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang nak belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Quran kita ni kita nak tahu betul ke tidak bacaan kita. Tidak memadai dengan kita mengenal. Tidak memadai tidak memadai kita berasa kita baca tu laju dah tu kira molek, tidak. Kita nak tahu bacaan kita betul ataupun tidak, pergilah cari ahli dia. Ahli dia orang yang pakar bahagian Quran, terutamanya orang yang mempunyai sanad. Dan baca Quran depan dia supaya dia mengakui bacaan kita tu betul ataupun salah. Ni nak akui kebenaran bacaan kita tu tepat ataupun tidak. Kadang-kadang kita berasa bacaan kita betul dah. Kita pergi adab tu guru bahagian Quran. Kalau bahagian Fatihah saja tu kira dok luluh lagi. Fatihah saja tu dok luluh lagi. Dah surah lain wallahu a'lam lah Fatihah dak luluh lagi. Tu nak khabar bahagian baca Quran ni, kita kena betul dengan ahli dia. Sebab tu ulama sebut guru Quran ni dia ada dua. Dia ada guru Quran yang mengajar kita kenal Al-Quran, dan yang kedua guru Quran yang mengajar kita sempurna dalam bacaan Quran. Guru Quran yang mengajar kita kenal Al-Quran ni, sebagaimana guru Quran hak kampung kita ngaji dululah. Tu guru Quran juga tu dia mengenalkan kita akan Quran. Daripada huruf hadis apa huruf ya tu. Mengenal dari sudut bacaan muqaddam Quran kecil sampai Quran besar tu. Hak tu guru Quran juga tu. Tu guru Quran yang mengenalkan kita dengan Quran. Tapi dia ada satu lagi guru Quran yang mengenalkan kita baca Quran dengan sempurna. Ni kena cari ahli dia sungguh lah ni. Ni kena cari ahli dia sungguh ni. Apabila kita pergi dengar baca dengan dia betul kita, dia akui, baru bacaan kita betul. Baru bacaan kita betul. Sebab apa ya saya sebut sikit guru Quran ini, katanya para ulama, Quran dia tidak boleh belajar secara teori sahaja. Dia perlu ambil daripada guru yang ahli bahagian Quran, supaya kerana untuk maklumat pengetahuan kita ambil ilmu Quran dengan guru yang ada sanad. Kerana guru kita ni dia ambil Quran daripada guru dia. Jadi guru dia baca tu lidah lagu mana, mulut bala mana, ni tunjuk dia tengok. Lepas pada tu kita ambil daripada guru dia. Dia ambil daripada guru dia. Guru kita ambil guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia, dia sambung-sambung sampai ke Rasulullah. Supaya sebutan kita ni sama sebagaimana sebutan yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahagian 4 Quran ya. Oleh kerana kita ni kena tasmi' bahagian qiraat bab Quran pun nak baca sikit. Ni bacaan Quran hak lain daripada kita pun nak baca dalam semayang. Nak tunjuk ya, kadang-kadang kita belajar ni kita senyum seorang. Kita senyum seorang nak beri pendedahan bab Quran sikit. Guru kita dia kata Quran ni dia banyak qiraat. Dia ada 10 hafsah, ada 10 hak cek 7 qiraat. Tak apalah. Saya nak sebut satu bacaan yang mungkin kita di kalangan kita jarang dengar. Saya baca sini malam ni dah surah Fatihah. Ingat lagu surah Fatihah dah. Tapi jangan dibuat dah. Kalau nak belajar ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu bacaan kau tu. Dan bacaan ni bacaan yang betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia panggil qiraat Hamzah. Riwayat Imam Khalas. Jadi nak gapo pendedahan bab Quran dak padang dengan kita kenal sahaja. Kita kena betul dengan guru ahli bahagian Quran. Guru ahli bahagian Quran tu selingang je ni. Bukan kita nak suruh ngaji kita dak pandai. Cuma kebetulan tu guru kita nak tasmik kena ngulang lah. Kena ngulang, jadi kita baca sini dulu. InsyaAllah kita tasmik dengan guru kita pula. Dan membersihkan ia akan mereka itu daripada syirik, dan mengajar ia akan mereka itu akan Quran. Ni hak asah ni. Hak asah ni kita kena belajar Al-Quran dan segala hukum yang di dalamnya. Maka tiada ada Rasulullah itu melainkan hamba Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Yakni Rasulullah disuruh menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Sama ada perkara itu yang selari dengan ataupun yang selari dengan kehendak orang ramai ataupun tidak. Apabila Allah Ta'ala suruh siapa. Contoh dia apa? Contoh dia dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kan peristiwa Isra' wal Mi'raj, orang kata ke Rasulullah ni macam-macam, segala 5 gajah kata belaka dah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang syiah, orang yang menipu, bohong, gila, macam-macam kata ke Rasulullah. Lalu berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana perjalanan orang nak pergi sana bulan, balik bulan. Tiba-tiba Rasulullah semalam aja berlaku. Jadi kalau kabur ni sah-sah orang kata Rasulullah ni dak betul, gila, menipu. Tapi apabila benda ni disuruh siapa oleh Allah, maka Rasulullah siapa. Walaupun orang ramai tak setuju. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingat peristiwa apabila orang-orang besar di kalangan kafir Quraisy, dia datang berjumpa dengan Abu Talib. Dia kata, wahai Abu Talib, mungkin kabarlah ke Muhammad anak daramu tu. Kalaulah dia ni nak jadi raja, kami akak dia jadi raja, tak ada masalah. Kalaulah dia nak harta emas perak, kami kumpul segala emas di kampung ni, di kawasan kita ni, beri kepada anak daramu. Kalaulah anak daramu ni nak orang puan hak paling lawak, kami cari orang puan hak paling lawak kali beri kepada Muhammad. Lalu Abu Talib kabarlah kepada Rasulullah hasrat orang kafir tu. Jadi apabila kabar begitu, apa kata Rasulullah? Dia kata, wahai bapa saudaraku, kalaulah mereka ni boleh letak tangan kanan aku ni matahari, letak tangan kiri aku ni bulan, supaya tinggalkan dakwah ni, nescaya aku tidak akan sekali-kali meninggalkannya, sama ada aku mati ataupun aku mati dengan sebab bawa risalah ni. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Artinya, tiada atas pesuruh melainkan menyampaikan yang nyata ia. Yang mana apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang datang daripada Allah Ta'ala yang jelas lagi nyata. Dan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Artinya, bahawasanya engkau tiada menunjuki engkau akan mereka yang engkau kasih akan dia. Maksud apa di sini, wahai Muhammad?
Mu tak boleh nak beri petunjuk, tak boleh nak beri hidayah kepada orang yang mu sayang. Mu tak boleh. Dan tetapi Allah yang menunjuki ia akan mereka yang menghendaki ia akan dia. Tetapi hak mu kena faham dan jelas, yang boleh memberi petunjuk pada seseorang hanya Allah. Kerana apa? Di antaranya, kalau kita tengok kisah Abu Talib, yakni bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi ni siapa? Di kalangan alim ulama. Yang mana jumhur kata Abu Talib ni memang meninggal kafir. Tapi ada juga sebahagian ulama dan ramai juga di kalangan ulama yang berharap bersetuju bahawa Abu Talib ni mati sebagai orang Islam. Ada pendapat. Sebab apa dikatakan yang sedemikian? Kerana kita sedia maklum, Abu Talib ni orang yang jaga Rasulullah sejak kecil lagi lepas Toki Rasulullah Abdul Muttalib meninggal. Maka Abu Talib dia jaga Rasulullah ni, dia layang Rasulullah lebih daripada anak dia sendiri. Dan dia jaga Rasulullah ni sejak kecil sampai jadi Nabi, sampai jadi Rasul umur 40 lebih tu. Dan antara tahun yang amat-amat sedih yang berlaku pada Rasulullah apabila berlaku kematian dua orang pembantu utama, Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib. Ni Abu Talib. Jadi jumhur kata meninggal dalam keadaan kafir. Jadi dalam kitab kita hadis diceritakan Rasulullah ni menangis daripada kaki sampai, daripada dahi sampai ke ujung kaki, suruh masuk Islam. Katanya Abu Talib, aku malu mata dengan ni hak pembesar kafir hak marinya, kalau dak lama dah turun umur. Nak kabarnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mampu nak beri hidayah pada orang. Dan kalau kita tengok cerita-cerita nabi-nabi yang dulu lagi amat. Kita tengok Nabi Nuh alaihissalam ketika mana dia naik bahtera. Dalam keadaan banjir besar, anak dia riwayat menyebut Kanaan. Isteri dia tambuh naik kapal nak pergi ke bukit gunung tu nak menyelamatkan diri. Tu dak turut Nabi Nuh tu. Kalau kita tengok Nabi Lut macam mana isterinya sendiri. Nabi Ibrahim ada riwayat kata bapa. Ada ulama yang tahqiq menyatakan bapa saudara Nabi Ibrahim. Ada turut juga Nabi Ibrahim, walaupun mereka ni dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasul. Maka nak khabar boleh beri petunjuk ni Allah Ta'ala. Contoh yang dibuat oleh para ulama dua kisah. Yang pertama Salman al-Farisi, yang kedua Abu Jahal. Dia kata Abu Jahal ni dia kenal tak Nabi, kenal. Dia kenal Nabi jak kecil apa ke besar. Kalau Abu Lahab pula waktu Nabi dilahirkannya sembelih sampai 100 ekor unta. 100 ekor unta. Hanya beri makan dia, bebas hamba hak tolong beri maklumat bahawa dia dapat anak saudara lelaki ni. Dia kenal sangat dak Rasulullah, dikenali sebagai Shadiqul Amin, orang benar lagi amanah. Tetapi apabila Rasulullah bawa suruh masuk Islam, mereka turut, tak turut walaupun kenal ada batas tubuh. Ni nak kabarnya, kalau dah Allah Ta'ala nak beri tunjuk, duduk dekatnya tak turut. Tapi kalau Salman al-Farisi, kalau kita tengok kisah dia cukup-cukup nakal lah, cerita yang amat-amat boleh. Salman al-Farisi ni berapa peringkat, lebih kurang 5-6 tok guru dia belajar sampailah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nung daripada Parsi tu nak cari agama yang sebenar, Allah Taala tunjuk. Maknanya mu nak mu akan dapat walaupun perjalanan yang jauh. Tapi kalau mu tambah duduk depan mata mu dak turut. Ada benda ni jangan pelik lah macam hari ni lah. Kadang-kadang masjid surah, orang klinik dalam masjid surah batang hidung tak nampak. Tapi orang luar mari ramai-ramai sebab apa? Nak khabar. Nak khabar bahawa kadang-kadang tunjuk ni bukan sebab dekat jauh. Perkara ni nak dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala nak jemput orang daripada jauh mari rumah dia.
Kalau dah Allah Ta'ala tambah depan tangga pun, kalau Allah kata Ta'ala tambah, tak siapa juga. Ni nak khabar pada diri kita, maka dia sebut di sini bagaimana wahai Muhammad mudah lebih tunjuk pada orang. Hak boleh aku, hak boleh aku. Aku yang nak beri petunjuk pada siapa yang aku hendaki. Dan amati olehmu akan firman Allah Ta'ala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Artinya, dan melihat engkau akan manusia masuk mereka itu ke dalam agama Allah Ta'ala satu jemaah, kemudian daripada masuk mereka itu seorang-seorang, maka mengucaplah tasbih olehmu dengan memuji Tuhan engkau dan minta ampun olehmu akan dia, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Maka menempatkan Allah Ta'ala akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada pangkat mata memandang saja dan berfirman, ya, apabila engkau melihat hamba Allah masuk di dalam agama Allah, maka berkata olehmu dengan kepujian Allah Ta'ala, tiada dengan kepujianku. Apa yang nak dimaksudkan di sini? Maksud dia begini. Firman Allah Ta'ala di atas tu surah semua kita tahulah, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang bantuan Allah Ta'ala, maka kamu akan tengok orang yang akan turut masuk Islam ni berbondong-bondong, masuk secara ramai-ramai. Terutamanya apabila berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah dan juga hijrah Nabi. Apabila Rasulullah sampai ke Madinah, ramai orang masuk turut Islam. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, bagaimana ratus ribu orang Islam ramai. Hak asal bilangan tak sampai pun 1000 orang. Maka nak khabar di sini, apabila engkau melihat hamba Allah Ta'ala masuk di dalam agama Allah, maka berkata olehmu dengan kepujian Allah Ta'ala, tiada dengan kepujianku. Apa yang nak dimaksud di sini? Kalau mu tengok orang turut agama Allah ramai-ramai, maka mu hendaklah puji Allah, jangan puji diri sendiri. Dengan erti kata sama dengan kita lah. Kadang-kadang kita buat satu-satu program, kadang-kadang kita buat satu-satu kerja yang mana kita mendapat sambutan yang ramai lah. Jadi apabila dapat sambutan yang ramai, jangan mudah puji dirimu. Mu tahu tak, sejik tu hidup ki aku lah, surah tu hidup ki aku lah, program tu jadi molek orang ramai ki aku lah. Jangan. Kerana apa? Hendaklah memuji Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala suruh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mu berasa kerja mu buat tu ikhtiarmu semata-mata, tidak. Tapi mu kembali kepada Allah Ta'ala. Dan kita sendiri pun kalau kita tengok waktu kita nak semayang tu, bila Tok Bilal laungkan azan hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Apabila Tok Bilal sebut gitu, kita sebut apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan semuanya datang daripada kamu ya Allah. Maknanya semayang bang boleh mari surga tu dengan kekuatan yang diberi oleh Allah. Bukan dengan tubuh badan kita semata-mata. Bukan dengan tubuh badan kita semata-mata. Maka jadi ingatan pada kita, kalau kita buat satu-satu apa, kita tengok jaya, maka hendaklah memuji Allah. Memuji Allah Ta'ala, tiada dengan kepujian aku, bukan puji diri kita. Ki aku ni, hak aku buat belaka ni, jangan. Tu Allah Ta'ala jatuhkan taufik pada kita boleh buat ibadat. Alhamdulillah.
Dan Allah Ta'ala jemput orang mau untuk buat ikut program kita pun alhamdulillah. Bukan atas tubuh badan kita saja. Kerana kalau ikut atas tubuh badan kita, cuba kita tengok kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan kita orang mana ikhlas? Nabi Nuh dengan kita orang mana alim? Nabi Nuh dengan kita orang mana paling dekat dengan Allah? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Riwayat menyatakan orang yang paling ramai turut Nabi Nuh 80 orang. Bayangkan 950 tahun, hak turut 8 orang. Turut 8 orang. 80 orang. Cubalah kita kata kalau ngajar setahun seorang hanya turut. Setahun yang kedua 2 orang. Kita rasa-rasa dok ngajar dah kalau tak tu. Tapi nak khabar Nabi Nuh sedemikian rupa 950 tahun. Kalau 950 orang turut pun dok padang setahun seorang. Tu nak khabar tu bukan ikhtiar kita. Contohlah pengalaman untuk kursi saja. Diceritakan oleh Ustaz Azhar sendiri. Ustaz Azhar tu lah minggu lepas kita pergi minum air dengan dia. Dia cerita hamba ni dia kata kita start ngajar. Hamba 3 tahun start ngajar, hak dengar kuliah hamba 3 orang, 3 tahun. Masa tu waktu tu hamba pakai serban sobaku dia kata. Ngajar 3 orang je. 3 orang. 2 orang hak dengar tu tidur, seorang dengar, hak dengar pula bekok. Ada tengok ni. Dia kata lah biarlah 3 tahun ngajar. 3 tahun ngajar nak kat macam mana? Hak kita boleh tengok ada hak ramai, hak masa dia ngajar 3 tahun, 3 orangnya tu. Ada semua dia kata tapi memang 2 orang tu tidur. Memang 2 orang tu tidur, seorang lagi duduk depan bekok pula. Allah nak kaya. Jadi nak kabarnya bahawa ikhtiar kita balas mana sangat. Yang orang boleh mari ramah tu, yang orang boleh mari dengar tu alhamdulillah. Bukan kita kata aku belaka tu, jangan. Allah Ta'ala nak cabut mudah sangat gitu. Dan tiada dengan kepujian aku. Dan ialah makna tasbih dengan memuji Tuhannya. Alhamdulillah, puji Allah. Hanya Allah Ta'ala beri belaka ni. Hamba tak ada benda. Kalau Allah Ta'ala dak jemput ramai-ramai ni, maka tak ada benda lah pada hamba ni. Allah Ta'ala beri taufik. Maka la haula wala quwwata illa billah, kembali kepada Allah. Maka jika berpaling hati engkau kepada diri engkau, kalau kadang-kadangnya mari juga nitah dalam hati aku ni, aku ngajar sejak ramai orang, hanya mari buah apa sihat tu. Berasa diri kita molek, berasa diri kita bersih, diri kita alim, maka hendaklah dalam usaha engkau maka minta ampun oleh muakan dia. Kalau mari perasaan sedemikian, taubat pada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mempunyai perasaan takjub di antara golongan yang akan dibatalkan pahala kebaikan dia. Salatum muhlikat, syukhum muta' wa hawa'um muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. 3 perkara yang membinasakan pahala seseorang. Yang pertama, orang yang kedekut sangat. Yang kedua, yang turut hawa nafsu. Dan yang ketiga, merasa takjub terhadap diri sendiri. Maka itu boleh membatalkan pahala kebajikan kita tu. Kita dengar ke, kita ngajar ke, kita ibadat ke, berasa sedap duduk. Hamba ni ahli syurga dah ni. Hamba ni juru dah ni. Hamba ni soleh dah ni. Hamba ni alim dah ni. Tanpa kembali kepada Allah, nescaya itu perbuatan yang boleh membatalkan pahala kita. Tapi kalau kita buat satu benda, alhamdulillah, hamba boleh pergi surah sokmo. Ni Allah Ta'ala beri ni, tu tak ada masalah, kembali pada Allah. Ni dia berasa diri dia belaka. Tanpa disandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta ampun olehmu akan dia.
supaya menerima taubat ia atas engkau berkata akan dia oleh hujjatul Islam di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Maknanya syarahan hak baca atas tadi itu syarahan yang datang huraian datang daripada Imam Ghazali. Yang datang daripada Imam Ghazali di dalam kitabnya fi al-Arba'in fi Usuluddin. Dan tatkala adalah setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala redha dengan qada'nya. Dia antara tanda-tanda kalau kita benar-benar sayang pada Allah, di antara tandanya kita redha dengan qada' yang ditentukan oleh Allah. Kita redha, hati kita ni sentiasa redha dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada kita. Maka hamba iringkan akan bab kasih ini dengan bab redha dengan qada Allah Ta'ala. Maka hamba berkata, maksudnya dia kata lepas daripada kita baca bab kasih pada Allah, lepas pada ni kita masuk pula bab yang lain. Bab apa? Bab redha dengan qada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Supaya apabila kita belajar bab ni, maka perasaan sayang, perasaan kasih kita pada Allah Ta'ala makin kuat. Kenapa? Kerana kita kena tahu setiap apa yang berlaku di alam ni adalah semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Kita semua tahulah macam hari ni hak berlaku Covid hari ni. Ada hamba Allah Ta'ala cerita dia ni sejak daripada PKP 1. PKP 1 bukan start hak belakang ni vaksin ni, PKP 1 tu. Dia kata hambanya daripada PKP 1 lepas kena tu mungkin jenis orang ada duit dah duduk rumah. Duduk rumah tu sampai PKP 2 sampai PKP 3 lalahnya bahang juga positif. Nak kapanya ramai mana hak habis ngelok dah ni. Habis ngelok dah ni bukan dia pakai habis dah hak mah dah tak mah lah. Haknya pakai semi depan pula sarung tangannya pakai. Dalam kocek hand sanitizer tu. Dalam kocek semuanya kata positif macam. Nak kapanya ikhtiar hamba satu benda, tapi ketentuan Allah hak tu kita kena yakin juga. Kalau dah Allah Ta'ala nak mari munusuk balah mana punya kena. Tapi kalau dah Allah Ta'ala dak bagi, mu usahalah nak kena pun takkan kena. Tapi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, mu jangan capuk dirimu ke arah kebinasaan. Jangan salah faham dia kata apa ada ni tak apa kita buat lagu SOP pun jangan. Ikhtiar hamba kena, tawakal pada Allah Ta'ala pun kena. Maka hamba berkata, katanya Syekh Abdul Qadir Mandili ni bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Di sini kita ada satu pengumuman ya. InsyaAllah selepas daripada sembahyang isyak nanti kita akan mengadakan satu solat hajat dan doa selamat untuk sahabat jemaah kita ni. Nama dia tulis belakang dah nama ni. Nazirah binti Salahuddin, Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Salim, Nur Aisyah Insyirah, Muhammad Fadil Imran, Muhammad Ahmad Syakirin, Nur Aisyah Amirah, Nur Aisyah Munirah, Nur Zara Aisyah, Muhammad Adan Ridwan. Mohon supaya dijauhkan daripada musibah sihir yang menimpa dia dan juga keluarga dia. Jadi insya-Allah lah kita akan adakan sembahyang solat hajat secara berjemaah selepas daripada sembahyang isyak nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.